Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi tuan-tuan. Okey, hari ini saya berada di Tanah Merah untuk projek wiring baru rumah 1400 kaki yang sebelum ni saya datang buat site visit. Okey, sebelum ni saya dah pernah buat site visit, saya pun dah masuk dalam YouTube. Okey, untuk hari ni saya datang untuk hacking lah. Hacking, mana point dia ni? Dia point asas. Maksud point asas ni kalau untuk rumah banglo dia berbeza dengan rumah bantuan. Itu berbeza. Maksud saya kalau point asas ni standard lah, standard banglo 1000 untuk 1000 ke atas lah banglo. Kebiasaannya ruang tamu dia akan pakai lampu 4 biji. Macam tu je lah. Jadi untuk rumah ni saya akan datang hacking. Hari ini datang hacking. Yang pertama tugas saya kena tanda point. Point untuk switch. Okey, contohnya sini. Okey, contoh untuk switch lampu, soket plug. Lepas tu berapa kaki daripada lantai. Kalau standard dia 5 kaki. Dan ada juga yang owner dia nak pakai 2 kaki. Ataupun sekaki setengah daripada lantai. Okey, cuma yang untuk rumah ni saya pakai pipe 1 inci. Ini 1 inci. Berbeza dengan sebelum-sebelum ni. Kalau sebelum-sebelum ni saya buat untuk daripada point ni saya pakai setengah inci ataupun 3 suku yang ni. Okey, yang ni. Tapi untuk rumah ni saya pakai 1 inci. 1 inci. Tak ada masalah nak pakai 1 inci pun boleh. Nak pakai 3 suku pun boleh, tak ada masalah. Cuma dalam kita buat wiring, untuk ruangan kabel, kita kena ambil kira. Maksud saya, kabel ni jangan main sumbat je lah dalam ni. Sampai berketul-ketul dalam ni, tak berapa elok lah. Walaupun kita buat tu cara betul, tapi dari segi untuk penjagaan kabel, mesti kena ada ruang. Mudah nak faham? Kena ada ruang untuk kabel. Kebiasaannya kalau ikut buku ST, piawaian buku ST, 45% mesti kena ada ruang untuk kabel dalam pipe ni. Sebabnya yang pertama kita dah tanam. Pipe ni kita dah tanam. Jadi untuk elakkan kabel tu cepat panas lagi, mana ruang untuk kabel mesti ada. Sebab kabel ni antara dia cepat panas, load yang dia bawa. Load yang dia bawa untuk arus yang dia bawa untuk load. Maksud saya, contoh untuk aircon ataupun water heater. Aircon dan water heater ni dia memerlukan arus yang tinggi. Ataupun M yang tinggi, mudah nak faham, current tinggi. Senang. Jadi, kita nak elakkan dia ni terlampau beban dengan panas. Maksudnya ruangan dia tu mesti kena apa ni? Kena ada lah. Sebelum ni saya buat untuk 3 suku. 3 suku pun kalau siapa yang pernah follow saya punya YouTube dia tahu. Untuk soket plug saya buat 1 pipe, untuk switch 1 pipe, untuk aircon 1 pipe. Tapi yang ni saya akan masukkan semua dalam ni. Sebabnya dengan 4mm 2.5, lepas tu untuk kabel lampu, insya-Allah dia ada ruang lagi. Itu je lah. Lagi satu untuk bajet. Bila owner minta bajet, bukan kita main belasah buat bajet ikut dan ni, tak boleh. Dalam masa yang sama, bajet yang kita nak buat, kita nak bagi kepada customer supaya pendawaian yang kita buat tu selamat. Itu dalam bajet. Ada sesetengah bila owner minta ataupun customer minta bajet, kita pun main terbang, senang. Tak boleh. Sebabnya benda yang kita buat ni sekurang-kurangnya biar ada kualiti. Walaupun bajet, walaupun nak murah, tapi ada kualiti. Kualiti dari segi mana? Kualiti untuk kita jaga pendawaian kita. Jadi ruangan dia ni macam ni. Saya pun tak pasti lagi rumah ni 1 dB ke 2 dB. Cuma kalau yang saya bincang dengan kontraktor, 1 dB. Rumah ni under kontraktor tuan-tuan, bukan under saya. Saya cuma sub. Cuma bila orang amanah pada saya kena buat sebaik mungkin lah.
Rumah ni standard 1400 kaki dah okey dah bagi saya. Di sini. Okey, untuk space apa ni, untuk meter dia ni masalah. Sebab tu nasihat saya bila anda buat rumah untuk depan ni, kalau biasanya sudut sindir. Okey, duduk depan ruang tamu, kena ingat walaupun kita nak pakai cermin tu banyak, tingkap tu banyak, sekurang-kurangnya kena ada untuk meter, kena tahu meter. Meter dia mesti berhadapan dengan jalan, meter TMB. Jadi sekarang ni meter tak boleh dah nak letak sini. Kita kena alih tempat lain. Jadi bila kena alih tempat lain, untuk DB akan beralih lah. Bila akan beralih, kena pakai kabel submin tu panjang, mana kos. Bila kos, owner rumah kena faham lah. Jadi untuk hari ni saya cuma 2 orang tuan-tuan. Setakat mana siap, jam pun dah 10.30. Sebelum ni, saya jarang buat video. Sebabnya kalau untuk video ni, melibatkan projek-projek besar macam ni, saya akan buat lah. Melibatkan wiring, baru saya akan buat untuk video. Kalau setakat tambah point tu, itu saya tak buat lah. Melainkan ada benda-benda penting yang saya nak kongsi. Jadi untuk anda di luar, yang baru follow saya punya channel, saya ucapkan selamat datang. Lepas tu yang berkongsi ilmu, terima kasih tuan-tuan. Semoga Allah membalas jasa baik tuan-tuan yang berkongsi ilmu dengan saya. Ada orang tanya channel saya ni, selain daripada elektrik ada tak? Tak ada. Channel saya memang khusus untuk elektrik. Saya buat untuk elektrik kena tahu saya bukan main elektrik kilang industri, tak. Saya cuma main wiring ni untuk mudah nak faham kampung ni. Saya buat kampung ni, rumah. Itu yang industri tak ada tuan-tuan. Dari segi spek pun saya banyak cerita spek melibatkan keselamatan untuk rumah kampung. Macam ni lah. Rumah kampung ni maksud saya macam ni lah. Saya tak main industri. Yang mana saya tahu, saya kongsi. Yang mana saya tak tahu, saya senyap. Benda tak tahu, tak perlu nak cerita pun. Kalau salah, perbetulkanlah. Jadi saya pun nak sambung kerja, saya nak tanda point. InsyaAllah untuk projek ni siap je hacking, saya keluar, lepas tu akan masuk balik. Baris. Sini deh. Mana? Mana?
Okey, sekarang ni dah jam pukul 4.30. Saya pun nak balik. Biasanya kerja saya ni 5.30 sehingga pukul 6 baru siap kerja saya lah. Tapi untuk hari ni saya ada kerja sikit. Jadi untuk hacking ni bukan sepenuhnya siap. Sini deh. Okey, yang ni saya ambil contoh dalam bilik ni je lah. Yang ni untuk switch, bawah untuk soket plug. Soket plug ni saya akan pakai yang double. Dia punya blok double. Bila blok double, untuk soket plug pun dia akan pakai yang double. Sebab saya terima daripada kontraktor pun macam tu. Cuma untuk pipe tetap saya akan jalankan 1 inci. 1 inci tu kenapa? Sebab untuk ruang. Untuk kabel, untuk ruang kabel saya nak elak kabel ni cepat panas. Itu je lah punca dia. Okey, yang ni settle dah. Untuk area bilik, tanda settle dah. Okey, yang ni cuma hack untuk blok je. Untuk blok. Untuk hacking, mana-mana tempat hacking, kalau melibatkan hacking, saya akan buat macam ni lah tuan-tuan. Kemas ke, nampak tak kemas ke, inilah cara saya. Sebelum ni saya pakai mesin yang terus hacking tu. Dia terus mesin semua sekali. Jadi mesin tu dah rosak. Terpaksalah saya pakai grinder yang mata dua ni. Apa pun tak ada masalah. Sebab sebelum ni pun saya bermula dengan mesin macam tu je lah. Daripada mata satu saya upgrade ke mata dua. Jadi nak tak nak macam ni je lah. Ada yang owner rumah tanya boleh ke hacking terus tak pakai mesin. Sebab dia kata rumah dia electrician buat macam tu. Tak ada masalah tuan-tuan. Yang penting pipe yang dia buat tu, pipe yang dia nak tanam tak menyusahkan orang plaster rumah. Itu jangan menyusahkan orang plaster. Sebab saya ambil yang hacking ni daripada pintu. Plaster setebal mana dia akan ikut pintu ni, frame pintu. Sebab tu untuk wiring, bukan setakat wiring kita kena ambil tahu, tapi untuk struktur rumah pun kita kena ambil tahu. Okey, ni tandas. Kita cuma tunggu blok. Untuk hacking sepatutnya dia tak boleh nak lebih daripada 3 hari tuan-tuan. Nasihat saya lah. Tapi kalau macam saya ni, saya banyak main. Buat sekejap, saya termenung, minum air. Sebab saya tak nak terkejarkan sangat benda tu. Kalau kita buat dalam keadaan relax ni, kerja pun nampak kemas, terurus, tak ada dalam tekanan. Kita tak ada apa saya nak kongsi kepada anda. Cuma cara saya macam ni. Inilah cara saya. Yang pertama saya akan pakai laser. Lepas tu saya akan pakai marker straight je. Ini cara saya. Cara orang lain, electrician lain buat, wireman lain, itu mengikut ilmu dan kepakaran masing-masing. Ilmu saya macam ni, saya buat. Kalau ilmu orang lain, saya tak tahulah. Saya tak adalah cuma besok untuk DB saya akan pakai trunking 2x3. Okay, 2x3. 2x3 ni kalau pandai hacking, dia tak pecah. Sebab dia ada lebih. Tengok daripada sini. Tapi kalau tak pandai hacking, habis dia pecah ke belakang. Itu je lah. Saya pun kadang-kadang pecah juga. Banyak kelebihan. Sekarang ni pun dah ramai dah electrician yang pakai trunking. Tak ada masalah. Nak pakai pipe pun boleh. Nak pakai trunking PVC pun boleh. Cuma nasihat saya untuk di luar, terutamanya owner rumah. Owner rumah, customer yang tengah buat rumah macam ni tengah beli. Anda carilah electrician yang sekurang-kurangnya boleh buat pendawaian di rumah anda. InsyaAllah dengan cara selamat. Walaupun dia boleh bagi harga murah, tapi cara wiring dia, cara wiring yang selamat. Selamat macam mana? Selamat duit anda, selamat kos. Kos anda bukan maksud 2 tahun, 5 tahun anda dah serabut kepala nak kena rewiring. Sekurang-kurangnya biarlah wiring ni boleh bertahan 20 ke 30 tahun. Sekurang-kurangnya. Kalau dah 10 tahun tu dah kena rewiring, nak buat macam mana? Sekurang-kurangnya ada juga. Sebab buat rumah ni kos memang bajet. Kos untuk buat rumah memang betul-betul macam air. Jadi nasihat saya untuk tuan-tuan di luar, anda nak cari yang bajet, nak cari yang murah, tak ada masalah. Sebab pilihan duit anda yang punya. Cuma carilah yang terbaik. Nasihat saya lah. Saya bukan nak jatuhkan siapa-siapa. Saya ada ramai kawan electrician. Dan saya pun tak salahkan mereka sebab mereka cari rezeki. Bila mereka cari rezeki, kita sama-sama main harga. Senang je. Sebab tu harga saya senang.
Saya bagi tahu awal-awal, harga saya mahal. Senang, orang nak, orang panggil. Orang tak nak, saya nak macam mana? Saya jadi sub untuk kontraktor, senang. Cuma dalam kita cari yang yang murah, biarlah yang terbaik. Biasanya yang murah ni takkan ada yang terbaik. Jarang sangat. Inilah untuk rumah keluasan 1,400 kaki di bawah syarikat Pelita 7 Construction. Syarikat ni je yang betul-betul pegang saya untuk buat wiring. Setakat ni lah. Kalau ada projek saya tersendiri, saya akan pergi buat projek saya. Saya akan tinggal untuk sementara. Tapi mana-mana rumah, mana-mana projek, walaupun saya sub, saya buat seperti mana projek saya sendiri, seperti mana rumah saya sendiri. Cuma ada tempat tu saya akan ubah sikit sebanyak. Jadi saya pun nak balik tuan-tuan. Besok kita sambung lagi, panjang umur, dimurahkan rezeki. InsyaAllah besok jumpa lagi. Dari saya Zahara Engineering. Terima kasih yang selalu follow saya, yang subscribe, yang singgah channel saya, yang berkongsi ilmu. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Saya Zahara Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.